Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama saya pada hari ini. Terima kasih daripada mana anda? Otak kaki sakau memang nampak duit je. Itulah dia kata. Itu saya kata tadi, saya baru membebel kat dalam live tadi kan. Kita naik gaji minima, dia orang bising. Tak betul lah. Tapi pasti tak bagi gaji minima, tak bayar EPF, tak bayar gaji according to yang sepatutnya, dia orang tak marah pula tuan-tuan. Betul Yang tu pula dia orang tak kata apa. Salam Madani. Tapi ada mesej tadi Shan daripada Cakap Hub ajak Iswardi collaborate. Semalam Shan cakap Hub ajak Iswardi collab. Muhammad Syafiq Zulkifli. So dia WhatsApp saya lah, dia ada nombor saya. Kan dia ada nombor saya kan. Minta dia WhatsApp saya lah. LTL, salam LTL, PMX terbaik, terima kasih. Salam Gambang, thank you Gambang, terima kasih. Gaji sebegitu je untuk semua atau hanya majikan ada 5 orang staff ke bawah je ke? Cuba explain bro, untuk semua orang yang ada 5 orang staff ke atas. Kan? 5 orang staff ke bawah tak ada, 5 orang staff ke atas. Sebab 5 staff ke bawah ni biasanya dia orang ni SME. Kan? FMX is compulsive lying. Stop. Okay, that's your opinion. That's your opinion lah. I don't know lah, dia apa benda dia lie kan. Sebab setahu saya, unless you can prove me otherwise, it's just your opinion lah. Mungkin bagi kau apa yang kau dengar semua bohong kan. Sebab bagi kau yang bohong kau anggap betul, yang betul kau anggap bohong. Dia macam tu lah. Biasalah tuan-tuan kan. Biasalah tu. Okay, pas pelesit kepala 2. Malam ni tak adalah heavy-heavy sangat tuan-tuan. Simple-simple je. Kita benda-benda macam tu kita ni lah, kita bawa. Ada yang tanya saya ni, ni mana dia ni? Pin. Penjara mana nak pergi? Saya tengok Sanusi pergi mana tuan-tuan? Saya mungkin pergi dengan Sanusi sekali, dengan Hadi Awang, Sanusi dan juga Muhyiddin Yassin lah. Tengoklah. Mungkin juga sekali dengan Wan Saiful Wanjan. 5 orang staf ke bawah diberi tempoh 3 bulan lepas Februari. Okay. Ya, mungkin. InsyaAllah. Tak ada masalah. Mungkin lah. Mungkin. Saya pendetailan tu saya tak tengok sangat sebenarnya. Kan? Tetapi whatever it is, kerajaan cuba untuk increase the apa orang kata, the minimum salary. Dan gaji minimum untuk rakyat. Mekanisme tu dia begitu beginilah. Macam contoh juga T15 semalam kan. Bila Perdana Menteri sebut T15, mekanisme ataupun pendetailan tentang T15 itu tidak diperincikan. Sebab ini cerita tentang bajet 2025. Jadi benda itu ada tetapi belum diperincikan, diperhalusi. Dia dah ada. Benda data semua dah ada. Tapi sehingga implementation dia, contohnya bila dia mensasarkan subsidi itu sehingga Jun 2025, daripada situ dah keluar detail. Sebab kita kena perhalusi. Benda dah ada tapi kena perhalusi, kita kena nilai kita kena timbang betul-betul. Ni bukan ketimbang kita kena timbang betul-betul. Ketimbang tu lain. Walaupun tak faham ketimbang ni. Tapi percayalah tuan-tuan, tak lama lagi perkataan ketimbang tu akan masuk dalam kamus. Tengoklah tak lama lagi kan. Amirul Mukmin Khalifah Islam akhir zaman. Oh, ini jenis konspirasi teori ya. Assalamualaikum saudara-saudari, tolong bagi ulasan mengenai Akta 342 yang bagi setengah rakyat ianya akta yang zalim yang sepatutnya diluluskan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ada satu sesi khas nanti dengan Kementerian Kesihatan. Saya akan cubalah dapatkan satu sesi khas dan dengan Kementerian Kesihatan untuk isu ini. Saya akan dapatkan pandangan daripada kedua-dua belah pihak. I try to get from both parties lah. Daripada yang against dengan yang pro. Bagi saya unfair kalau saya cakap seorang-seorang. Macam juga RUU Mufti Wilayah kan. Saya bagi komen saya tetapi saya ambil pandangan daripada orang yang tak setuju. Pandangan orang setuju orang setuju tu banyak platform dia. IKIM, JAKIM semua keluar dah. Platform Menteri Agama sebagainya. Tapi yang tu dah ada. Tapi pandangan orang tak setuju tak ada pula. Jadi kita kena ada seimbang lah. Pandangan yang setuju ni dah banyak. Buat apa saya nak panggil pandangan yang setuju? Dah ada.
Banyak. So, ada pandangan yang tak setuju. So, saya buat pandangan orang yang tak setuju. Betul tak? Dan antara yang tak setuju adalah Mufti Perlis. Dan Mufti Perlis mengajak Menteri Agama untuk berdialog dalam isu RUU Mufti Wilayah ini. Dan KJ, apa orang kata, Keluar Sekejap Sdn Bhd dan melalui channel Keluar Sekejap telah pun bersetuju untuk membawa kedua-dua tokoh iaitu Dr. Mazhar dan juga Menteri Agama untuk datang bagi podcast sekejap. Ini surat dia. Sahibus Samahah Profesor Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri dijemput menyertai rancangan audio siar Keluar Sekejap. Audio siar, tuan-tuan, audio siar, podcast. Podcast ni dalam bahasa Melayu dia audio siar. Jangan korang tak tahu pula. Dengan segala hormatnya, perkara atas dirujuk, saya bersama rakan pengasas dan hos audio siar Keluar Sekejap, Saudara Syahril Sufian Hamdan dengan rendah hati dan sukacita menjemput Yang Berbahagia Datuk Doktor untuk menjadi tetamu. Rancangan itu bertujuan memberi platform yang komprehensif bagi membincangkan isu semasa terutama berkaitan RUU Mufti Wilayah 2024 yang dijadualkan. Kami merancang dan menggandingkan Yang Berbahagia Datuk Doktor bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Senator Datuk Seri Setia Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar dalam episod kali ini bagi memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam bukan sahaja dalam RUU tetapi juga isu-isu berkaitan Islam. Perbincangan ini diharapkan dapat mengkayakan lagi perbincangan melalui sudut pandang. Episod ini dijadual dirakam pada 8 malam 28 Oktober. Kami bersedia untuk menyesuaikan jadual mengikut kesesuaian Berbahagia Datuk Doktor. Sekiranya pihak Berbahagia Datuk Doktor memerlukan sebarang penjelasan, lanjut dadah. Thank you Jimmy. Thank you Jimmy FSN. So KJ dah pun menjemput apa orang kata Mufti Perlis untuk datang dalam program kali ini. Dan kita harap bahawa Menteri Agama kena beranilah datang kan. Menteri Agama kena berani datang. Menteri Agama kena berani mempertahankan apa orang kata hujah-hujah mereka. Hujah yang dibawakan dan meleraikan persoalan yang dikemukakan oleh Sahibus Samahah Mufti Perlis dan juga mungkin menyelesaikan persoalan yang berlegar-legar di kepala ramai juga apa orang kata pengamal Islam di dalam negara kita, termasuk saya sendirilah, tentang persoalan tafsiran Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Sama juga dengan isu tadi tu, Akta 34 apa tadi? Saya ingat akta tu berkenaan dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyentuh tentang soal vaksin dan sebagainya. Of course akan ada yang tak bersetuju, akan ada yang bersetuju. So to be fair, kita kena lihat dalam semua aspek dan melihat hujah dalam semua hujah. Kita tak walak tuan-tuan membabi buta, mengkizir buta kita kata. Kita bukan macam orang PAS kan. Walaupun tiba-tiba kita memperjuangkan RU 355, kita RU 355, bacaan kali pertama minta tangguh, bacaan kali kedua minta tangguh, bacaan kali ketiga minta tangguh, lah daripada tangguh sampai sekarang tak bunyi langsung RU 355 tuan-tuan. 33 bulan mereka memerintah, tak ada bunyi langsung RU, tetapi Allahu Akbar, takbir, kita tetap menyokong, inilah kepimpinan alarma. Tak ada siapa yang kata apa-apa tuan-tuan. Sama juga bila saya bising soal COVID hari itu, saya bising soal COVID, saya dibawa letak atas hasutan, macam-macam orang maki saya kan, kata ada derhaka sebagainya, tetapi saya sebut tentang hak rakyat. Tetapi bila Sanusi sebut mempertikaikan keturunan dan kebijaksanaan Sultan Selangor, Walaun langsung tak mengatakan apa-apa, langsung tak mengutuk Sanusi. Pejuang-pejuang Islam ni terus senyap, pejuang-pejuang Melayu ni terus senyap, tak berbunyi tuan-tuan. Kan? Macam ada yang tanya saya tadi, nak pergi ke penjara mana? Saya kata, mana Sanusi pergi? Saya pergilah. Kan saya akan menunggu Sanusi di sana nanti, jangan risau. Kita kata, jangan risau, insyaAllah saya menunggu Sanusi di sana. Masuk saya ke dalam, Sanusi akan menyusul, Hadi Awang akan menyusul, Muhyiddin Yassin akan menyusul. Jangan risau. Kami akan buat sama-sama grup dalam penjara. Semua di bawah akta hasutan, semua kerana berkaitan dengan majlis, berkaitan dengan raja. Bukan kita nak mempertikaikan raja tersebut. Saya tak pernah mempertikaikan raja. Tetapi kata-kata Sanusi itu
Yang itu memang mempertikaikan Sultan Selangor. Yang itu mempertikaikan raja. Tak ada siapa yang kata macam tu. Tapi Sanusi kan dia dah mengaku dia bersalah, betul tak? Ini apa? Terkenal sebagai tu. Dia telah dikenali. Dia suka dia rasa nak untung dia. Dia akan guna titah diraja ni habis-habisan walaupun orang lain tak dengar. Hak dimaki duk jadi satu kerjaan. Elok. Thank you sing before. Kan? Nak kita siarkan ke? Boleh. Kan, tak apa. Jangan risau. Tapi kan, saya mesti mohon maaf kan. Maksudnya apa? Dia mengaku salah lah. Itu je. Kalau betul Sanusi tak salah, kenapa PAS menghadap Sultan? Alright. Betul lah. Ini macam tu lah. Tuan-tuan, itulah dia. Malam ni tak adalah heavy sangat. Saja je saya nak cerita sikit tentang apa. Thank you. Terima kasih. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Itu bawa sikit. Kan, saya tak bawa semua. Saja. Kita punya live, tuan-tuan. Relax, janganlah panas. Panas ya? Okay. Alright, kita mulakan Thank you. Saja je, saya tunggu. Okay, group launches online petition demanding justice for deaf driver. Deaf Advocacy and Wellbeing National Organisation, DAWN, has launched an online petition demanding justice for driver Ong Ing Kiong, who was allegedly assaulted by a police officer on May 28th while escorting a member of Johor Royalty. The group demanded immediate prosecution against the officer implicated and an independent inquiry into the alleged mishandling of the case. It is also urged that the Attorney General and the Prime Minister to give a clear explanation for the lack of action over the case. It is also called for the legal rights of people with disabilities to be safeguarded, especially in facing systematic barriers to accessing justice. Ong's case is not only a fight for individual justice, but also a critical moment in addressing systematic challenges faced by deaf persons, disability community, and other vulnerable communities in accessing justice in Malaysia. We urge individuals and organizations worldwide to endorse this petition and bring attention to this crucial case. The petition was published on website change.org at about 5 p.m. today. According to the website's metadata, it has just crossed 200 milestone at 7 p.m. So kita boleh tengok dekat change.org. Justice sekarang ini sudah mencapai 805 signature dan saya sendiri bersetuju untuk sign petition ini. Saya harap tuan-tuan pun pergi ke petition change.org dan sign petition tersebut. Dia macam ni lah. When we talk about justice, sepatutnya justice ni not only justice ni bukan kita kena bukan setakat kita kena melakukan keadilan. Kita kena dilihat juga kita sebagai orang yang adil. Itu perkara yang paling penting sebenarnya. No point kita mengatakan kita membawa keadilan, tetapi kita tak dilihat sebagai orang yang adil. Kita tak dilihat membawa kepada keadilan. Dan kalau benda tu tidak betul atau tidak bertepatan dengan prinsip kita, regardless of siapa sahaja, kita kena bangkit dan bangun untuk membetulkan perkara tersebut. Kadang-kadang yang kita bangkit dan betulkan tu bukan bermaksudnya kita ni tak bersetuju dengan keseluruhan. Kita bangkit dan betulkan dalam perkara tersebut saja. Saya bagi contoh jugalah. Even di dalam PAS tu sendiri, dia tak ada orang yang berani bangkit dan bangun untuk membetulkan apa yang berada di dalam PAS. Saya bagi contoh,
hari itu pemuda PAS bangkit dan bangun. Ada seorang bercerita. Dia kata, pemimpin kita berkaraoke sampai tengah malam. Tak diambil tindakan pun dengan perempuan pula tu. Ada juga pimpinan akhirnya membela Sanusi, mengatakan, oh itu tidak apa, itu cara dia berdakwah. Kalau siapa ingat PAS dahulu, ada seorang ahli parlimen, saya tak ingatlah, ada seorang pimpinan PAS, masa tu joget je, menari je, pun kena pecat. Sekarang ini, bukan setakat karaoke, siap nyanyi lagi. Satu video, banyak video dia berkaraoke. Karaoke malam tu satu, tuan-tuan. Tapi saya pernah tengok dia berkaraoke. Saya pernah tengok live dia berkaraoke dengan orang lain. Lepas tu karaoke, nyanyi pula basking tepi jalan dengan orang lain. Oh, ini adalah kaedah dakwah dia. Itu saya masukkan tadi. Kan, bila tak kena pada dia, oh tak apa. Kan? Tak justify, tak perlu kita nak tegur. Kan? Tapi bila tak kena pada orang lain, ataupun sebenarnya kena, tapi pada anggapan dia tak kena, dia bantai gila-gila punya. Inilah sikap yang sebenarnya kita kena lawan dan kita kena betulkan di dalam masyarakat kita. Kan? Okay? Sama juga macam Wee Ka Siong ni. Ni saya tegur lagi Wee Ka Siong ni. Wee Ka Siong kata, pengelasan salah T15 boleh zalimi rakyat biasa seperti guru PTD. Wee Ka Siong menegaskan sekiranya sangat tidak adil sekiranya orang biasa seperti pasangan suami isteri yang bekerja sebagai guru atau pegawai yang kerajaan turut ditakrif sebagai golongan T15 yang sekelompok dengan tokoh korporat atau jutawan. Menurutnya, berdasarkan data pendapatan isi rumah dari kajian selidik pendapatan isi rumah dan perbelanjaan isi rumah oleh Jabatan Perangkaan setakat 2022, sebanyak 15% pendapatan tertinggi Malaysia bermula dengan jumlah 13,292 dan ke atas. Tarifan T15 sebagai golongan maha kaya sangat tidak adil katanya. Okey. Ini untuk Wee Ka Siong. Yang kamu sebut ni, tahun 2022 ni, data ini adalah zaman kamu memerintah dahulu. Okay, ini zaman kamu memerintah. Di dalam zaman kerajaan Madani ini, kita nak ceritalah kepada Wee Ka Siong. Kalau Wee Ka Siong tak faham lah benda ni kan. Menteri Ekonomi dah sebut, kita tidak lagi berdasarkan hanya kepada pendapatan semata-mata. Kalau diambil T15 itu daripada statistik tahun 2022 yang dibuat pada zaman dia memerintah dahulu, betul lah. Itu betul pada kadar dia memerintah dahulu. Zaman sekarang ini, walaupun dia dalam kerajaan, tetapi bukan dia memerintah, orang lain memerintah. Menteri Ekonominya orang lain, Perdana Menterinya orang lain, Menteri Keuangannya orang lain. So, kadar T15 itu nanti akan menjadi orang lain. T15 ni adalah simbol. Berkemungkinan dia bukan 15% pun. Jumlahnya mungkin kurang daripada itu. Untuk golongan maha kaya ini. Dan T15 ini bukan sekadar melihat pendapatan semata-mata. Dia melihat multifaktorial. Apa multifaktorial, tuan-tuan? Antaranya dia akan melihat jumlah isi rumah, pendapatan dia, tanggungan dia. Sebab itu kita kena isi padu. Yang mana Sarawak hari itu YB Karim Hamzah dia mempertikaikan tentang padu. Itu tujuan padu. So sekarang orang Sarawak hanya lebih kurang daripada 1.2 juta, tak sampai 1 juta pun yang mengisi padu. So lepas ni padu akan dibuka lagi tak? Berkemungkinan padu akan dibuka lagi. Padu akan dibuka lagi. Satu lagi adalah National Digital kah? Something like that. Padu akan dibuka lagi. So saya harap kena isi lah. Orang Sarawak kena isi, rugi lah orang Sarawak kalau tak isi. Nanti jangan komplain kan. Selepas ini berkemungkinan besar Sabah dan Sarawak pun akan kena penyelarasan subsidi diesel, penyelarasan RON 95. RON 95 penyelarasan pun akan berlaku di Sabah dan Sarawak. So benda tu akan berlaku. So pada Wee Ka Siong kita kata, jangan terperangkap dengan minda kolot dan jumut kamu pada zaman kamu memerintah dahulu. Kan? Zaman sekarang ini, pengkelasan tersebut, kita melihat kepada perkara yang lebih lain. Kita gunakan kaedah lain. Pendapatan ekonomi kita pun lain. Kita sudah menuju ke arah yang lain. Kemudian dalam masa yang sama, pendapatan kita lain. Kita cuba keluarkan rakyat daripada middle income trap. Selama puluhan tahun, pendapatan rakyat tidak berkembang kerana industri kita tidak berkembang. Sekarang ini kita dengar industri AI, kecerdasan buatan, apalah dia punya translation bahasa Melayu dia kan. Kita tengok renewable energy, energy transition, kita dah melihat hydrogen, kita dah melihat solar, kita dah melihat perkara lain dah. Di dalam engineering, di dalam medical, di dalam IT dan sebagainya. So kita dah move away.
Dulu kita pengeluar setakat chip. Sekarang ini kita, Rafizi kata itu, kita kena move kepada orang yang bukan setakat keluarkan chip, tetapi kita keluarkan architecture. Kita jadi the brain. Instead of sekadar kita menjadi orang yang mengeluarkan produk semata-mata. Kan? So, benda ini yang kita kena faham, tuan-tuan. The government, kita kena fikir. Macam dulu saya kata kan, dalam masa kita jadi pembangkang dulu saya kata, macam mana cara kita nak keluarkan rakyat daripada kemiskinan? Saya kata, macam mana, bukanlah kemiskinan semata-mata, tapi macam mana kita nak keluarkan rakyat daripada, maksudnya nak tingkatkan pendapatan rakyat. Pertama, kita kena kurangkan kos. Kedua, kita kena tingkatkan pendapatan. Nak kurangkan kos ni agak payah. Sebab apa? Barang memang akan naik. Wherever you go in the world, susah kita nak jumpa barang turun. Barang turun menandakan kemelesetan ekonomi pada negara itu, normally. Barang naik menunjukkan ekonomi berkembang. Bila ekonomi berkembang, gaji berkembang. Tetapi gaji berkembang sekalipun, itu tidak akan menjamin bahawa kenaikan gaji itu tinggi. Mungkin dia berkembang tapi tak tinggi. Kenapa? Sebab industri tak berkembang. Balik-balik kita ladang, pembuatan, kilang dan sebagainya, kemudian construction. So kita tak ada explore benda lain. Sedangkan dunia dah pergi kepada benda lain. Orang dah pergi kaji tentang EV, orang dah pergi kaji tentang tenaga-tenaga baru, AI dan sebagainya. But now, insyaAllah, baru-baru ini beberapa data center sudah menyatakan komitmen untuk membuka dia punya data center di Malaysia. So setelah data center dibuka di Malaysia, kita kena train pula orang-orang kita untuk pergi ke arah belajar tentang AI, tentang IT. So anak-anak tuan-tuan, kalau boleh lepas ni pergi kepada software engineering. Pergi kepada software engineering, bukan IT semata-mata, software engineering. Pergi kepada cyber security. Tak ramai orang kita buat cyber security, tuan-tuan. Buat cyber security, buat software engineering, buat data analytic. Yang tu antara subjek-subjek yang kita boleh galakkan anak-anak kita masuk dan belajar. Okay? Alright. Okay, seterusnya. Hari itu kan Tuan Ibrahim Tuan Man mempersoalkan tentang PMX tak terima gaji. PMX tak terima gaji. So hari ini Takiyuddin, bekas ulama PAS, doktor, mempersoalkan, menyindir Tuan Ibrahim Tuan Man. Guru pasti tak terasakah sindiran Tuan Ibrahim? Tanya Khairuddin. Takiyuddin. Seorang bekas pemimpin kanan PAS secara sinis mempersoalkan tindakan timbalan Presiden Parti itu, Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mempertikaikan keputusan Perdana Menteri tidak mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, Khairuddin Aman Razali berkata, berdasarkan kenyataan dan perbandingan dibuat Tuan Ibrahim, ada pihak lain yang sepatutnya terasa. Malah katanya pihak yang terlibat itu berada dalam PAS sendiri. Menurut bekas ahli Parlimen Kuala Negeri itu lagi, Tuan Ibrahim menyindir Anwar sebagai malaikat kerana tidak mengambil gaji bagi tugasnya di dalam kerajaan. Justru, tambah Khairuddin, hujah tersebut mungkin digunakan Tuan Ibrahim untuk menjadi dalil dan justifikasi buat para pemimpin PAS yang mengambil gaji dan allowance sama ada sebagai menteri, menteri besar, ahli parlimen, exco dan pengurusi syarikat berkaitan kerajaan JLS. Sepatutnya, kata Khairuddin, pemimpin PAS perlu bersimpati pada nasib pekerja-pekerja parti, termasuk kaki tangan pendidikan prasekolah, iaitu Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti yang diumumkan oleh Sayap Pemuda sebagai sukarelawan saja kerana dibayar gaji yang sangat-sangat rendah. Guru pasti ini malaikat barangkali yang tidak makan dan minum, tidak ada rumah dan tiada kenderaan, hanya terbang dengan sayap, katanya. Begitu juga pekerja parti di pejabat PAS yang menerima gaji hanya sekitar 400 atau 500 ringgit saja sebulan. Mereka juga malaikat barangkali. Kesian. Jadi sindiran Tuan Ibrahim sebenarnya sindiran pada guru-guru pasti dan pekerja parti yang atas nama perjuangan mengorbankan gaji mereka, kata dia dalam kenyataan santai. Semalam Tuan Ibrahim membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperoleh pendapatan berbelanja untuk keperluan harian jika tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandarnya. Menurut Parlimen Kubang Kerian itu, secara berseluruh, seorang rasul pun diberi peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Dia kata, ni panjang lah, saya dah ulas malam kan. So kita kata, kalau tidak mengambil gaji itu dianggap sebagai malaikat, adakah Tuan Ibrahim juga nak menyindir ahli PAS?